TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kasih sayang kepada semua yang sedang menonton Sukses SPM 2022 Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Abang Fizi menemani semua calon-calon SPM. Hari ini kita akan belajar dan selusuri tentang satu mata pelajaran yang sangat penting dalam SPM 2022. Tapi sebelum tu, ayo kita berkenalan dengan guru kita pada hari ini. Silakan. Dari Bentong datang ke sini, selamat datang kepada Cikgu Fitri. Apa khabar Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Fizi sihat? Alhamdulillah sihat Cikgu. Dan hari ini kita ditemani oleh jurubahasa kita, itu Cikgu Norziana Yusof, Cikgu Norziana Yuf daripada SMK Datuk Ibrahim Yaakob, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang bersama-sama kita pada hari ini. Cikgu, ya, saya. Adakah saya seorang-seorang je murid Cikgu pada hari ini? Kita bawa murid-murid, ya, rakan-rakan kita yang lain. Ada 4 orang. Bersama Cikgu kita dari murid-murid calon-calon SPM. Dari SMK Bukit Dama, Lancang, Temerloh, Pahang. Orang Temerloh. Orang Temerloh. Okey. Cuba dikenalkan seorang demi seorang. Bersama kita ada adik Aiman. Aiman. Hai Aiman. Okey. Aiman, okey, kita ada adik Adam Amsyar. Adam. Apa khabar Adam? Okey, ada adik Irdina. Dan ada Izzati. Okey, ada 4 orang bersama kita hari ini. Itu dia daripada SMK Bukit Dama, Lancang, Pahang. Baik Cikgu, hari ini kita nak belajar tentang apa Cikgu? Okey, hari ini kita nak belajar tentang tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey, bukan saja di Malaysia, dan kita akan petiklah beberapa contoh yang berada di seluruh dunia. Baik Cikgu, silakan Cikgu. Okey, saya teruskan. Silakan. Okey, hari ini kita akan belajar fokus. Kat sini ada gambar hutan dan ada hidupan liar. Saya bagi contoh di sini, iaitu gambar gajah. Sesuai dengan topik kita pada hari ini adalah tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Penting untuk murid-murid calon-calon SPM, terutama bagi tahun 2022 dan seterusnya, untuk memberi tumpuan yang lebih kepada topik ini kerana akan ada diuji dalam SPM. Dan kita harap calon-calon SPM yang berada bersama kita pada hari ini dan di rumah dapat memberi fokus dan tumpuan kepada apa yang akan kita bincangkan pada hari ini. Saya teruskan. Yang pertama adalah berkaitan dengan taburan tumbuhan semula jadi di dunia. Taburan ini maksudnya letakan. Yang saya paparkan di sini di slide saya adalah taburan tumbuhan semula jadi di dunia mengikut kawasan-kawasan tertentu. Mungkin kalau kat negara kita hujan tropika. Bagi negara lain yang iklim dia berbeza, contoh kat negara yang beriklim panas, zon panas yang lain, contoh ada tumbuhan iklim gurun. Tumbuhan gurun, ada juga kawasan-kawasan yang sejuk, dia hutan konifer. Ni murid-murid calon-calon SPM di rumah dan bersama saya di studio pada hari ini, tolong beri tumpuan kepada peta ni. Bagi tumpuan kepada peta ni sebab apa? Sebab dia mungkin akan tanya dekat mana letaknya tumbuhan tersebut. Dekat mana tumbuhan ni letak, kat mana dalam peta dunia. So tolong beri perhatian dan kita fokus kepada SPM. Okey, saya teruskan lagi. Mungkin nanti kalau banyak-banyak sangat menghadap peta ni mungkin pening kan. Kita pergi ke yang seterusnya. Tumbuhan yang pertama kita fokus kepada tumbuhan gurun panas. Dekat mana? Ni gambar dia. Tumbuhan gurun panas tak samalah macam yang berada di Malaysia. Mungkin Fizi ataupun ada adik yang bersama saya di studio ataupun di rumah pernah pergilah ke luar negara. Macam saya tak pernah pergi. Jadi kita tengokkan saja dekat gambar yang dipaparkan. Tumbuhan gurun panas ni macam mana? Tumbuhan jenis xerophyte, iaitu yang tahan cuaca panas. Jadi kena faham, tumbuhan gurun panas dia tahan cuaca panas, mempunyai akar yang panjang supaya mudah menyerap air di bawah tanah. Dia merayap cari air. Mempunyai batang berongga dan berlendir untuk menyimpan air dalam jangka masa yang panjang. Contoh paling senang, pokok kaktus lah. Kalau kita kat Malaysia kan, kalau kita potong pokok kaktus tu, kat dalam dia macam ada berair. Berlendir? Berlendir. Itu dipanggil batang berongga dan berlendir. Contoh kita nak faham, mungkin kalau kita nak pergi ke luar negara, mungkin tak berkesempatan. Carilah kawasan-kawasan yang berhampiran dengan kita. Contoh paling senang, pokok
cactus. Okey. Yang paling senang lagi pokok dragon fruit. Dragon fruit, dragon yeah. fruit. Dragon fruit adalah salah satu sejenis pokok cactus. Sejenis lah. Salah satu daripada jenis pokok cactus. Okey. Selain daripada itu, daun yang berkilat, keras, kecil, berbentuk jarum dan berduri mengurangkan kadar kehilangan air melalui sejat peluhan. Biji benih yang berkulit tebal, keras dan tahan kemarau. Contoh tumbuhan seperti kaktus, rumput, esparto, akasia bantut dan semak sabun berduri. Tu banyaklah nak kena ingat ni. Tapi kalau kita teliti satu persatu, kita ambil dia punya kunci-kunci dia, kita boleh faham. Boleh adik-adik yang bersama kita di studio, ada adik di rumah boleh faham. Okey, tak apa, kita teruskan lagi. Okey, jangan risau. Kita pergi kepada yang kedua adalah hutan conifer. Tadi tempat panas ni, kita pergi tempat yang sejuk sikit. Conifer conifer ni macam ni. Dia macam pokok ru lah. Kalau bahasa kampung kita panggil pokok ru. Pantan jumpa pokok ni kita panggil pokok ru. Tapi bukanlah pokok ru. Tapi dia seakan-akan pokok macam tu, dan ada juga di negara kita. Okey. Terdapat dua jenis rumput dekat kawasan hutan conifer ni. Rumput pendek seperti yang dipaparkan di skrin sekarang. Dan saya pergi pada yang kedua adalah berubah warna mengikut musim, iaitu berwarna hijau semasa musim bunga dan kuning semasa musim panas dan perang semasa musim luruh. Dia berubah-ubah. Pokok tumbuh hanya di sepanjang sungai atau kawasan lembap. Contoh tumbuhan seperti willow, poplar dan elder. Ni pokok dia. Kalau kita nampak gambar, ditanya dalam SPM, bentuk pokok yang seakan-akan macam pokok Christmas. Itu adalah terdapat di hutan conifer. Faham, cikgu? Okey, boleh ya. Teruskan, boleh adik-adik? Boleh? Okey, faham. Saya teruskan. Panah rumput sederhana step. Ni sederhana, dia kawasan yang tak panas, tak sejuk. Ini suasana dia ngam-ngam je. Dia maknanya pada rumput dia tiada pokok-pokok yang besar. Okey, bersifat dirian tulen yang bermaksud terdapat satu atau dua jenis pokok di satu kawasan. Kanopi pokok berbentuk kot untuk mengelakkan saji step ni. Malah hijau itu pokok kekal berdaun panjang tahun, daun berbentuk jarum, dan sebagainya seperti mana yang dipaparkan sekarang. Okey, saya pergikan padang rumput savana. Okey, ini savana. Okey, padang rumput savana. Jenis dan kepadatan pokok dipengaruhi oleh iklim yang berbeza-beza mengikut musim. Tumbuhan di kawasan ini terdiri pada rumput yang tinggi, semak sambun dan pokok renek. Tumbuhan mempunyai daun berbentuk jarum, berakar panjang, berkulit tebal, batang berongga dan menggugurkan daun pada musim kemarau. Okey, contoh pokok di hutan ini adalah pokok bobab, semalu, akasia, palma, rumput, pine, abal, beech dan guari. Ini contoh. Banyaklah nama nak kena ingat tu. Tu biasa pine lah paling senang kita nak ingat. Ni hutan daun luruh sederhana. Ni daun luruh sederhana gambar dia. Okey. Kebanyakan pokok berdaun lebar, hijau pada musim panas dan gugur pada musim luruh. Pokok tidak terlalu rapat, sederhana, besar dan tidak tinggi. Pada musim luruh, iaitu menjelang musim sejuk, daun-daun pokok berubah menjadi coklat dan merah. Coklat dan merah. Okey, kemudian daun-daun pokok gugur kerana pokok sukar untuk mendapatkan air. Okey, antara tumbuhan yang terdapat di kawasan ini ialah pokok sakura. Biasa kalau Jepun sakura kan. Itu hutan daun luruh sederhana. Okey, kalau Jepun tanya hutan apa dekat negara Jepun dengan China, itu adalah hutan daun luruh sederhana. Antara tumbuhan yang terdapat di kawasan ini ialah pokok sakura, basswood, buluh, oak, beech, as, maple, barangan, poplar dan beech. Pernah makan buah barangan tak? Penuh, cikgu. Sedap tak? Berhina buah barangan ni. Okay. Barangan ni asalnya banyak dapat di hutan daun luruh sederhana. Okey, kita ada contoh soalan. Okey, soalan contoh yang mungkin akan ditanya dalam SPM. Jadi kita nak mintalah murid-murid kita ni jawab berdasarkan keterangan yang saya dah berikan tadi. Okey, siapa yang sudi nak jawab? Adakah Aiman nak jawab dulu, ataupun Adam nak jawab dulu, ataupun Izati nak jawab dulu, ataupun Irdina? Okey, boleh angkat tangan nak jawab. Apakah ciri hutan conifer? Bacakan dulu soalan ini dan pilihan jawapan, dan baru buat pilihan jawapan yang tepat yang anda fikirkan tepat. Siapa nak jawab? Boleh Angkat tangan. Silakan. Ada ke nak jawab? Okey, baik. Adam. Adam. Silakan Adam. Baca soalan ni. Apakah ciri hutan conifer? A. Berakar banis. B. Pelbagai spesies. C. Lantai hutan pendek. D. Daun berbentuk jarum. Jawapan dia ialah D. Daun berbentuk jarum.
Okey, lantai hutan padat. Padat tadi bukan bukan pendek. ya? Okey. So dia pilih D, kita tengok ciri hutan konifer. Konifer ni tempat yang sejuk tadi. Okey. Adakah dia berakabani? Okey, kita kena pasti itu kunci dia hutan konifer. Adakah berakabani? Kita dapati bahawa itu salah. Okey, pelbagai spesies pun salah sebab hutan konifer dia hanya 1 atau 2 pokok sahaja. Okey, lantai hutan padat tak, dia jarang lantai hutan dia daun berbentuk jarum, berbentuk kun tu kan. Itulah pilihan jawapan betul yang jawapan Adam bagi tadi. Itu dia hebat semua Adam. Mungkin murid-murid atau calon-calon SPM di rumah tertanya dengan cikgu, soalan yang macam ni je ke boleh keluar? Betul. Semudah ini boleh keluar, tapi kadang-kadang soalan semudah ini boleh mendatangkan susah sekiranya kita tak dapat kenal pasti ciri yang betul. Faham. Okey. Kita tengok soalan yang kedua. Okey, berdasarkan peta seperti mana yang saya paparkan di awal-awal tadi, adanya peta kan. So kita mungkin juga boleh tanya berdasarkan peta. Okey, kita nak minta tadi Adam dah jawab, kita minta yang lain pula, sama ada Aiman, Izzati ataupun Irdina. Okey. Silakan. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Angkat tangan. Irdina. Irdina. Macam tengah cuak itu okey. Silakan Irdina. Irdina jawab. Okey, silakan Irdina. Baca dulu soalan dan buat pilihan jawapan anda. Berikut adalah ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi. Okey. Batang lurus, pokok berbentuk kon, daun kecil berbentuk jarum. Kawasan bertanda manakah dalam peta di bawah terdapat tumbuh-tumbuhan semula jadi tersebut? A. Okey, jawapan A kita tengok dulu. Dia tanya batang lurus, pokok berbentuk kon, daun berbentuk jarum, sama juga seperti yang sebelum ini, menjurus kepada hutan konifer. Konifer di kawasan sejuk. Sejuk biasanya berada di atas. So kunci dia, okey, tumbuhan semula jadi. Okey, kawasan bertanda manakah? Dia tanya mana tu adalah A jawapan dia sebab dia paling atas, dia duduk di zon sejuk. Okey, sederhana sejuk dan sejuk itu terdapatnya hutan konifer. Dan kita pergi yang soalan seterusnya. Kita nak minta siapa yang jawab. Soalan dia ringkas je, tapi dia boleh wujud dalam soalan struktur. Tadi soalan objektif, ini soalan struktur. Dia bagi kata kunci dia, dia suruh namakan sahaja dengan 4 markah, bermaksud 1 jawapan 1 markah. Okey, kita nak minta siapa yang boleh jawabkan. 2 daripadanya. Izzati boleh jawab? Izzati, silakan. Silakan Zati. Izzati, okey, silakan Izzati. P, apa jawapan dia? P. Tak dengar. Boleh buka mic dulu Zati. On mic. Okey. Hutan apa? Tak dengar Izzati. Konifer. Okay, kita tengok P, betul konifer. Okey, betul. Tepukan bagi Izzati. Okey, satu lagi. Baik. Okey, mungkin Q. Q, hutan apa? Hutan apa? Hutan hujan tropika. Hutan hujan tropika. Ya, betul. Itu dia. 2 lagi yang terakhir yang belum jawab lagi, Aiman. Okey, silakan Aiman. Okey, Aiman boleh? Hutan daun lurus. Okey, hutan daun lurus sederhana, betul. Betul. Okey, S. Tumbuhan gurun panas. Okey, tumbuhan gurun panas. Okey, ini boleh wujud dalam soalan subjektif. Tadi objektif, yang ni kita kena senaraikan berdasarkan markah yang diberi. Kalau macam ni tolong senaraikan 1 sahaja jawapan, jangan senarai 2. Kalau 2 automatik dia akan jadi salah. Faham cikgu. Itu saja untuk topik taburan tumbuhan semula jadi. Itulah dia. Baiklah, kita harapkan apa yang cikgu terangkan pada hari ini dapatlah sedikit sebanyak kita faham ya. Baik cikgu, dahaga dah cikgu. Kita minum air dulu, kita rehat seketika. Teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM. Selamat kembali dalam segmen Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Fizi dan juga Cikgu Fitri. Hari ini sama-sama kita akan menselusuri tumbuhan semula jadi dan hidupan liar dalam mata pelajaran Geografi tingkatan 5. Cikgu Fitri, silakan. Saya suka dengan perkataan menyelusuri tadi. Kita pergi meneroka satu persatu. Kita teruskan penerokaan kita. Kita pergi kepada hidupan liar di zon iklim panas dan zon iklim sejuk. Tadi kita belajar tentang tumbuhan. Hari kita kena, orang kata, belajar tentang haiwan, mengenal binatang yang ada di
dua zon iklim panas dan zon iklim sejuk. Saya bawakan beberapa contoh haiwan seperti mana yang dipaparkan di slide. Ada apa tu? Camel. Unta. Kampung saya panggil camel. Itu unta. Itu ada gajah, ada kuda belang. Okey. Kita tengok gurun panas, zon iklim panas. Okey, apakah haiwan-haiwan? Okey, mungkin murid-murid tanya, cikgu ni nak ajar tentang haiwan apa? Ada juga soalan yang memaparkan gambar-gambar haiwan dalam SPM dan murid-murid kena tentukan dia duduk di zon iklim apa. Itu yang perlu saya tekankan di sini. Perlunya murid-murid cuba teliti betul-betul jenis-jenis haiwan yang terdapat di zon-zon tertentu. Sekarang kita tengok hutan gurun panas, okey, tumbuhan gurun panas, zon iklim panas. Okey, ada haiwan yang dinyatakan ada adult antelope. Dia macam kambing ke rusa tempat kita lah, tapi tanduk dia sedikit berbeza. Panjang juga. Panjang. Okey. Adanya tikus jerboa. Dia macam tikus kita juga, tapi telinga dia lain. Macam arnab. Sebab apa? Dia duduk di tempat panas. Dia perlu kepekaan nak mengurangkan kehilangan haba badan dan sebagainya kerana cuaca panas. Mungkin bentuk fizikal dia sedikit berbeza. Lepas tu kita tengok ada unta. Unta saya yakin murid-murid calon SPM dah pasti ingat. Kalau unta ni duduk di zon panas lah, panas, kita adanya musang phoenix, adanya biawak pasir, kalau biasanya kita sebut dog. Dog. Okey, dan ada ular pasir, ular orok-orok dia ada panggil. Dia boleh menyamar duduk di dalam pasir untuk mengurangkan kehilangan haba badan dan mungkin juga mencari peluang untuk mencari makanan. Itu. Ini mungkin satu masa nanti terpergi ataupun berpeluang untuk pergi ke kawasan gurun panas, bolehlah melihat secara jelas haiwan-haiwan seperti mana saya paparkan. Ini adalah haiwan. Ini antara contoh-contoh dah, banyak lagi haiwan lain, tapi ini saya tunjukkan antara haiwan yang penting dan murid kena fokus ingat gambar-gambar wajah haiwan ni supaya kalau keluar soalan berkaitan dalam topik ini dengan topik ini dalam SPM, dan murid-murid calon SPM boleh bersedia. Okey, hutan hujan tropika, apakah haiwan yang berada ni hutan hujan tropika duduk di zon iklim panas hutan negara kita. Hutan hujan tropika ni hutan di negara kita. Apakah haiwan ni? Saya bawakan contoh-contoh, banyak lagi haiwan lain yang wujud. Tapi saya bawakan contoh, beberapa contoh di sini. Nak bawa dalam studio kan nampak macam meriah sangat. Betul. Kita tunjuk gambar saja. Landak, ada rusa, ada memerang, ada tapir. Tapir ni dia banyak nama. Tenuk. Ada juga dikenal sebagai tenok. Ada juga orang panggil dia cipan. Ada 3 nama kan. Tapi biasa nama yang kita rasmi kita gunakan tapir lah. Seladang dan beruang. Ada juga yang ada tanda macam bintang dekat dada. Beruang ni dipanggil beruang matahari. Beruang matahari ni kena ingatlah. Ada banyak lain lah haiwan lain yang wujud di negara kita. Contoh harimau Malaya. Ada juga gajah. Ada dah haiwan-haiwan lain. Yang seterusnya hutan monsun tropika tak jauh dari negara kita ni. Thailand. Thailand hutan monsun tropika, zon iklim panas. Apakah haiwan yang berada di sini? Adanya badak sumbu. Ada beza. Badak sumbu dia ada macam tanduk di atas kepala dia tu. Kalau badak air, dia berendam dalam air tu, dia tak ada tanduk. Betul. Berbeza. Ada burung helang, ada buaya. Tempat negara kita pun ada juga buaya sebab kita hampir dengan Thailand. Dengan Thailand. Ada harimau, ada gajah, semestinya negara Thailand terkenal dengan gajah. Ada ular, banyaklah spesies ular yang terdapat di hutan monsun tropika. Boleh dia? Boleh cikgu. Macam mengantuk je belajar haiwan. Tak apa. Tapi tolong fokus, tolong ingat gambar-gambar ini supaya kalau keluar dalam SPM, murid-murid dapat terus tangkap. Itu umpama bonus kepada anda. Padang rumput savana ni zon iklim panas juga. Kita tengok ini contoh-contoh haiwan yang terdapat di padang rumput savana zon iklim panas. Ada gajah Afrika. Gajah Afrika ni 2 kali ganda saiz dia daripada gajah kita. Lagi besar cikgu? Lagi besar. 2 kali ganda saiz berbanding dengan gajah di Borneo lah. Ada gajah kecil di Sabah. Gajah kecil je. Rusa gazelle, adanya kuda belang, dubuk, ada citah dan zirafah. Banyaklah, ada singa, dan haiwan-haiwan. Yalah, ini yang popular lah. Yang saya boleh tunjukkan dengan murid-murid yang berada di studio dan di rumah. Baik, cikgu, faham cikgu. Sekarang zon iklim sejuk. Tadi kita belajar 4 iklim panas di zon sejuk. Ini haiwan-haiwan yang ada arnab arktik. Senang cerita, zon iklim sejuk semua haiwan kebanyakannya
berwarna putih dan hitam. Dia tak adalah macam ada warna oren ke apa, tak ada. Sebab dia nak sesuaikan dengan keadaan zon iklim sejuk ni. Okey, ada anak arti, ada tikus. Tikus lemming dia panggil. Rubah artik anjing laut, adanya penguin, ada beruang kutub dan ada karibu. Okey. Karibu ni macam lembu lah. Okey, tapi dia saiz dia berbeza, dia besar dan kebanyakan berwarna putih sebab dia nak bergerak dalam salji, okey, penyamaran dan sebagainya untuk mencari makan, untuk melindungi diri daripada serangan musuh, dan warna hitam untuk memerangkap haba, mengurangkan kehilangan haba badan, menyebabkan haiwan ini boleh mati. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya sebelum saya tanya murid-murid? Adakah murid-murid ada soalan nak tanya? Ada tak soalan ada tak nak tanya? Tak ada. Takut kena marah. Tak ada. Okey, tak apa. Okey, mungkin murid-murid kena pasti. Contoh saya bagi tadi beruang kutub, mungkin juga boleh keluar dalam soalan objektif beruang kutub ni. Okey, ditanya kenapakah beruang kutub berwarna putih ataupun kenapakah haiwan seperti gambar yang ditunjukkan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan iklim yang sejuk. Tengok awan kutub, dia badan dia besar, banyak lemak, dan dia akan tidur pada waktu sejuk, salji. Dia keluar mencari makan pada waktu panas. Musim panas. Dia berhibernasi. Dia tidur je sebab masa musim sejuk dia tak nak mati, ataupun masa tu susah nak cari makanan sebab semua haiwan duduk di tempat masing-masing. Maka itu apa yang saya sebutkan tadi mungkin juga boleh sebagai kunci untuk keluar dalam soalan dalam SPM. Okay. Ringkas je, tapi kalau dia keluar, bonuslah kepada calon-calon SPM. Okey, dah tak ada soalan, dia nak tanya saya tanyalah. Dia orang pula. Bersiap sedialah kawan-kawan dia. Bersiap sedialah bertanya. Okey, mungkin ada yang nak jawab. Dia ada syarat dia, syarat wajib. Syarat wajib dia kena baca dulu semua jawapan, soalan dan pilihan jawapan, baru tentukan jawapan mana yang dia pilih. Itulah dia. Siapa nak baca? Angkat tangan. Tips dia untuk soalan SPM, kalau tip dia baca 2 kali. Kali pertama baca dulu pilihan jawapan, baru dah baca kali kedua dengan menentukan pilihan jawapan yang paling tepat. Kita kena faham kehendak soalan. Kehendak soalan ni saya dah garis kat situ, sejenis hidupan liar. Yang lain sambung. Siapa nak jawab ni? Angkat tangan ni, kawan-kawan. Sambung. Angkat tangan. Okey, Aiman. Baik, Aiman. Silakan Aiman. Silakan Aiman. Foto di bawah menunjukkan sejenis hidupan liar. Haiwan tersebut terdapat di A. Hutan gurun, B. Hutan konifer, C. Hutan hujan tropika, D. Hutan monsun tropika. Jawapannya adalah C. Hutan hujan tropika. Okey. Dia jawab hutan hujan tropika. Adakah kawan-kawan lain jawapan sama macam Aiman? Adam, adakah jawapan anda sama? Mengangguk? Semua angguk je. Semua angguk dah. Okey, Rina angguk juga. Angguk sambil senyum tu maksudnya bersepakatlah memilih jawapan hutan hujan tropika. Okey. Sebelum saya beri jawapan yang betul untuk soalan ini, okey, saya boleh tukar. Okay. Mungkin soalan dia tidak menggunakan gambarnya ni. Gambar apa ni? Tenuk. Gambar tenuk tadi kan. Mungkin soalan dia boleh tukar gambar ni, mungkin menjadi beruang kutub. Betul. Mungkin menjadi gajah, mungkin menjadi zirafah, unta atau sebagainya, harimau. Okey. Mungkin anda kata adakah soalan tenuk ni akan keluar? Tidak. Soalannya hampir sama, tapi gambar mungkin berbeza-beza. Betul. Okay, boleh tolong ambil perhatian. Jawapan yang diberikan oleh siapa tadi? Aiman ya? Aiman jawab. Okey. Jawapan dia C, hutan hujan tropika terdapat di negara kita. Okay, mungkin agak tertukar kan. Mungkin orang kata tenuk ni dapat hutan lain. Tidak, ni hutan hujan tropika, betul. Terima kasih Aiman kerana jawapan yang betul. Tepuk kawan-kawan. Okay, tepukkan. Okay. Kita bagi soalan yang seterusnya. Ini soalan yang mungkin boleh wujud dalam soalan subjektif. Ya, cikgu. Tapi dia boleh berangkai dengan soalan-soalan lain. Ini permulaan soalan subjektif. Okey, yang ni dia bagi gambar yang comel itu. Gambar apa ni? Time Fizi lah gambar apa ni? Harimau. Okey, harimau. Okey. Jadi sebelum saya minta murid-murid jawab soalan ini, saya cuba nak
jelaskan, kalau jumpa soalan macam ni, baca kata kunci dia. Okey, dia ada berikan kata kunci. Kata kunci dia adalah nyatakan. Nyatakan maksudnya, dan murid beritahu je. Tak payah jawab panjang-panjang, tak payah nak tuliskan dia punya mukadimah ke apa semua, tak perlu. Sebab ruangan jawapan dia pun terhad, dia suruh nyatakan saja dan pergi kepada perkara yang kedua, dia markah dia. Tengok markah. Markah yang diberikan adalah 1 markah saja. Bermaksud murid-murid calon-calon SPM kena jawab 1 jawapan je. Kalau dia slash, nampak macam rimau tapi macam kucing dia slash. Benda lain, dia akan jadi salah jawapan tu. Betul. Tak boleh. Rugi satu markah. Rugi 1 markah. Mungkin kata cikgu, 1 markah ni adalah simple je 1 markah. Tidak. 1 markah itu sangat berharga untuk anda dalam SPM. Siapa nak jawab? Tadi Aiman dah jawab. Yang seterusnya, adakah biasa rimau ni perempuan suka kot? Edina. Silakan Edina. Edina boleh jawab. Silakan Edina. Edina ada sesuatu. Apa jawapan anda? Dia suruh habitat. Dia bukan sebut nama haiwan ini. Jangan tersalah pula kan awak tulis pula harimau. Tadi Abang Fizi dah jawab dah. Betul. Kan harimau. Jawab harimau, salah lah jawapan dia. Tapi dia tanya habitat. Apakah jawapannya? Habitat. Edina, silakan. Sebelum tu saya nak tanya. Okey, sebelum awak jawab saya nak tanya, habitat tu maksud dia apa? Tempat tinggal untuk harimau. Tempat tinggal harimau. Harimau ni duduk mana? Bukan duduk di rumah pangsa ke rumah banglo ke, tidak. Okey, awak jawab apa tadi? Hutan hujan tropika. Hutan hujan tropika. Okey, harimau lah. Okey, mungkin kalau ni jawapan dia itu adalah betul. Okey, dapat 1 markah. Kalau cikgu 1 je, 1 markah je lah. Dia bagi 1 markah je. Dia bagi 1 markah. Ini contoh soalan yang mungkin boleh wujud dalam soalan objektif. Dia wujud juga dalam soalan struktur. Tapi soalan esei nanti kita tengok macam mana bentuk soalan esei yang mungkin boleh keluar kalau macam ni. Mungkin dia akan tanya, dia tak tanyalah habitat ataupun dia tidak tanyalah apakah nama haiwan. Kalau soalan yang esei mungkin berbentuk sedikit sukar, dia tanya mengapakah haiwan di atas boleh pupus. Itulah. Itu mungkin yang boleh ditanya juga berkaitan dengan hidupan liar. Kenapa haiwan ini boleh pupus? Bagaimanakah kita untuk mengelakkan kepupusan haiwan ini dengan markah 4 ataupun 6 markah. Okay, kalau kita boleh baca, kalau hidupan liar, mungkin ditanya habitat dia di mana. Okay, apakah aktiviti manusia yang boleh menyebabkan hidupan liar ini boleh pupus? Apakah langkah yang boleh kita laksanakan bagi mengurangkan masalah kepupusan hidupan liar, terutama di negara kita. Itulah dia. Kita harapkan apa yang cikgu terangkan, kita boleh fahamlah ya. Baiklah, faham, kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Teruskan menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Sukses SPM 2022. Masih lagi bersama Abang Fizi dan juga Cikgu Fitri. Hari ini sama-sama kita belajar tentang geografi tingkatan 5, iaitu tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Cikgu Fitri, silakan cikgu. Saya teruskan lagi dengan ciri tumbuhan semula jadi. Saya paparkan di slide sekarang ada 2 jenis hutan. Dan kita fokus kepada 2 jenis hutan ini sahaja. Kita tak nak fokus kepada banyak-banyak, kita fokus kepada 2 saja. Kenapa Cikgu Fitri fokus kepada 2? 2 ini adalah 2 perkara yang penting untuk calon-calon SPM. Untuk faham, kena kenal pasti, ingat, kalau boleh hafal, senaraikan, bersedia untuk menghadapi SPM yang akan datang. Apakah nama dia? Mungkin boleh nama-namakan apakah 2 jenis hutan ini. Yang belah sana tu, belah kanan saja. Ini senang cikgu. Apa nama? Agak-agaklah apa nama hutan tu? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Nak jawab? Adam. Apakah nama hutan kat sebelah dia? Bukan yang nampak macam pokok buluh tu. Yang sebelah pokok buluh tu, yang nampak macam ada batu-batu tu. Apa nama hutan tu agak-agak? Hutan hujan tropika. Hutan hujan tropika. Okey. Yang satu lagi kembar dia tu, sebelah dia tu. Yang berbuluh-buluh tu.
Hutan monsun tropika. Monsun tropika. Okey, bagus. Terima kasih Adam. Kerana kenalkan beritahu kepada murid-murid yang berada di rumah. Okey, kita akan fokus kepada dua jenis hutan ini iaitu hutan hujan tropika dan hutan monsun tropika. Okey, kenapa dua ni seakan-akan sama tetapi berbeza? Okey, satu terdapat di negara kita lah, contoh negara kita, dan satu berada di negara jiran kita atas. Okey, atas daripada negara kita, dia mempunyai hutan monsun tropika. Okey, ingat murid-murid di rumah, adik-adik di rumah, di studio bersama saya, dua hutan ini adalah fokus utama anda untuk kenal pasti ciri tumbuhan yang terdapat dalam kedua-dua hutan ini. Kita tengok yang pertama, ciri tumbuhan semula jadi hutan hujan tropika. Kita tengok yang pertama terdiri daripada 4 lapisan. Ingat hutan hujan tropika, ingat 4. 4 finger. 4 lapisan ni. Ingat 4 jari ni 4 lapisan, iaitu lapisan renjung yang atas sekali, lapisan kanopi, lapisan tengah dan lantai hutan. Okey, itu kena ingat 4 lapisan. Hutan hujan tropika ni kat mana? Kat negara kita. Okey, yang kedua adalah lapisan renjung terdiri daripada pokok berkayu keras yang mempunyai ketinggian di antara 40 meter hingga 50 meter. Pokok berbatang lurus, berakar banis seperti cengal, meranti, keruing, kapur, balau, merbau dan nyatuh. Okey, kena ingat nama-nama contoh pokok ini kerana anda boleh jadikan ia sebagai contoh sekiranya soalan bentuk ciri tumbuhan semula jadi ini keluar dalam soalan bahagian esei ataupun struktur. Okey. Tapi yang ketiga, lapisan kanopi terdiri daripada pokok-pokok mala hijau. Mala hijau ni maksudnya nampak hijau. Nampak hijau. Kalau kita tengok biru, dia panggil mala biru. Ini hijau. Mala hijau. Maksudnya pokok dia sepanjang tahun, daun sentiasa berwarna hijau. Itu maksud mala hijau. Yang tumbuh padat pada ketinggian 20 meter hingga 40 meter. Pokok berdaun lebar dan tirus membentuk kanopi yang menghalang cahaya matahari untuk sampai ke lantai hutan. Pernah jalan lalu hutan? Pernah, cikgu. Pernah. Kita rasa redup. Sejuk. Sejuk. Kenapa? Sebab matahari ini dilindung seolah-olah macam payung. Kanopi ni macam kemah. Kemah. So, jadi kita berjalan di dalam hutan tu, kita tidaklah kena cahaya matahari. Itu keunikan hutan di negara kita. Okey, yang seterusnya adalah di lapisan tengah berada pada ketinggian 10 meter hingga 20 meter. Terdapat tumbuhan epifit, parasit dan liana seperti paku pakis, orkid dan rotan. Ada murid-murid tanya saya, cikgu, pokok liana ni macam mana? Mungkin pernah tengok cerita Tarzan, yang Tarzan bergayut, yang tali itu adalah liana. Akar pokok liana je itu nama dia pokok liana. Dia pokok ni memanjat pokok lain, dia bergantung, dia macam ada tali. Bukanlah kita ikat tali satu-satu dekat pokok, tidak. Dia memang semula jadi, dan sekiranya anda berada di hutan, boleh gunakan pokok liana ni sebagai tali pengikat untuk ikat barang dan sebagainya. Sekiranya anda berada menjalankan aktiviti di dalam hutan, kita boleh gunakan kemudahan yang ada di dalam hutan di negara kita. Okey, seterusnya di lapisan lantai hutan kurang daripada 10 meter, pokok tumbuh jarang kerana kurang mendapat cahaya matahari. Terdapat pelbagai jenis saprofit seperti candawan dan kulat yang tumbuh pada pokok-pokok mati dan daun-daun reput. Saprofit ini adalah tumbuhan yang membiak melalui spora. Dia macam cendawan lah, kulat cendawan macam tu. Okey, ini hutan hujan tropika. Banyaknya cikgu nak kena hafal. Tidak. Kalau biasa kita baca ulang-ulang, kita akan ingat. Kita dapat kenal pasti. Ingat ada 4 lapisan. Apakah jenis pokok dia? Renjung, kanopi, tengah dan lantai hutan. Boleh ingat tak? Boleh, cikgu. Boleh, Boleh ingat tak ada angguk-angguk? Boleh angguk. Kalau boleh angguk, kawan-kawan. Murid-murid di rumah pun, saya yakin anda boleh ingat fakta ini seperti mana yang saya maklum tadi. Fakta ini penting untuk murid-murid tahu berkaitan dengan hutan hujan tropika. Faham, cikgu. Okey, boleh, kita teruskan ke hutan monsun tropika. Kita tadi hutan monsun tropika, hutan hujan tropika, ni monsun tropika. Itu kadang-kadang murid-murid dia terkeliru. Kadang saya sendiri pun tersalah sebut. Dia beza di tengah-tengah dia. Hutan hujan tropika, hutan monsun tropika. Hujan tropika negara kita, monsun tropika atas negara kita. Contoh negara adalah negara Thailand. Okey. Apakah monsun tropika ni hutan yang jarang dan berlapis-lapis tapi tidak begitu nyata. Dia jarang. Tak padat macam negara kita. Okey. Pokok tumbuh antara 20 meter hingga 30 meter ketinggian dia. Okey, mempunyai pokok berkayu keras, berdaun lebar dan berakar tunjang seperti jati, pian kado, cendana, penaga, kayu putih dan sal. Okey, mungkin saya bawa orang dewasa sikit.
kayu putih Fizi ada anak kan, minyak kayu putih yang untuk bayi kembung dan sebagainya itu adalah daripada pokok kayu yang nama dia kayu putih. Ini bahan secara semula, jadi bukan bahan kimia. Itu banyak manfaat yang kita dapat daripada tumbuh-tumbuhan semula jadi. Okey. Daun pokoknya gugur pada musim kering kerana iklim monsun tropika dia ada satu musim kering yang nyata. Sebab itulah durian di sana atau pokok-pokok lain ditanam di sana musim dia lebih panjang berbanding dengan negara kita kerana kita panas dan lembap sepanjang tahun. Dia panas dan ada satu musim kering yang nyata. Okey. Yang seterusnya terdapat pokok renek seperti palma dan tumbuhan menumpang seperti tumbuhan epifit dan liana. Sama juga macam negara kita. Ada liana, dia pun ada liana juga. Okey. Lantai hutan padat dengan pelbagai tumbuhan disebabkan cahaya matahari yang boleh sampai ke bawah seperti buluh, paku, pakis dan rotan. Mungkin Fizi kata negara kita pun ada rotan, samalah. Lebih kurang ada rotan juga. Tapi dia sana kalau rotan sekelompok rotan. Macam kita kan dia campur-campur. Kita campur-campur. Dia macam sekelompok-sekelompok. Kalau buluh-buluh saja. Kita campur-campur, dia berselang-seli. Itu sifat dua ciri hutan yang saya bawakan untuk murid-murid calon SPM faham dan dalami dia betul-betul, selusuri dia betul-betul, ingat betul-betul supaya murid-murid boleh jawab sama ada dia keluar dalam soalan objektif, soalan struktur, mungkin boleh keluar dalam soalan esei, siapa tahu, dan murid-murid boleh huraikan apa yang saya paparkan di slide sekarang. Mungkin nampak agak berat, tetapi sebenarnya tidak. Sekiranya murid-murid faham bezakan antara kedua-duanya, murid-murid boleh dapat faham dan boleh menjawab soalan SPM dengan sebaik yang mungkin. InsyaAllah. Boleh faham Boleh. Kalau faham, saya nak tanya soalan. Nak tanya soalan. Okey. Tarik nafas dulu. Hembus. Okey, hembus. Okey, boleh menjawabkan soalan ini. Siapa nak jawab soalan ini? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab ya? Angkat tangan. Syarat dia baca dulu soalan. Baca dulu pilihan jawapan. Kali ini berbeza sikit. Saya nak murid-murid tentukan di mana kunci dia. Berbeza sikit. Apa kunci dia? Silakan. Baik, siapa nak jawab ni? Kita bagi kat Zati. Izzati. Silakan Izzati. Silakan. Mengapakah tumbuhan lantai hutan monsun tropika lebih padat daripada hutan hujan tropika? Mengapa? Baca pilihan jawapan. Baca satu-satu pilihan jawapan. Okey. A. Spesies hidupan liar kurang. B. Bekalan karbon dioksida banyak. C. Hujan sampai terus ke permukaan bumi. D. Pertumbuhan bahagian bawah menerima pancaran matahari. Ni nak tanya dulu, mana kunci soalan? Apa yang dia nak? Tumbuhan lantai hutan monsun tropika. Okey, lagi? Lebih padat. Okey, lebih padat. Daripada tropika. Okey, itu kunci dia yang ditanya. Kenapa monsun tropika ni lebih padat berbanding hutan hujan tropika? Okey, Jati jawab tadi apa? Jawapannya adalah D. Apa? D itu apa? Tumbuhan bahagian bawah menerima pancaran matahari. Dia pula. Okey. Dia bagi ke kunci soalannya, tumbuhan lantai hutan monsun tropika lebih padat daripada hutan hujan. Lebih padat. Hutan hujan tropika. Dia kenapa? Dia tengok pilihan jawapan ni, dia jawab D, tumbuhan bahagian bawah menerima pancaran matahari. Okey, nak tanya Adam. Adakah jawapan Adam sama? Sama? Adakah jawapan anda sama? Sama ya. Sama. Okay. Kenapa sama? Kita nak tahu kenapa sama. Kuatkan hujah anda. Kuatkan hujah. Dia ada sebab musabab dia. Kenapa sama? Alamak, tak dapat jawab. Boleh? Boleh tu. Malu pula. Dia punya talian. Boleh? Dapat dah sebab dia? Okey. Lama fikir, Adam. Lama fikir? Ataupun ada yang nak bantu? Idina nak bantu Adam? Tak nak. Okey, takut dah. Aiman, ada nak bantu Aiman? Aiman, ada nak bantu tak Aiman? Tak ada. Tak berani. Okey, saya cuba bantu. Okey, saya bantu. Kita bincang, bantu. Seeloknya begitu, tengok lantai hutan kan, monsun tropika. Okey, hutan monsun tropika, dia tak ada pelindung matahari terus sampai ke lantai.
hutan hujan tropika dia ada 4 lapisan. Betul. Dia ada macam payung tadi. Bila payung, matahari tu tak sampai ke lantai hutan, pokok tak boleh tumbuh, tak ada cahaya matahari. Sebab itulah lantai hutan dekat bawah, hutan hujan tropika dia jarang. Hutan monsun tropika dia padat. Tu jawapan dia betul tadi Izati sebut jawapan dia tumbuhan bahagian bawah menerima pancaran matahari. Kalau hutan monsun tropika dia terima pancaran cahaya matahari yang banyak, tetapi hutan hujan tropika kurang menerima. Tu kita nak dia faham, tapi dia nak tafsirkan, nak terangkan itu mungkin sukar, tapi kita belajar daripada satu dan kita akan dapat sesuatu. Benar cikgu. Okey, kita teruskan. Jangan kecewa, jangan takut jawab, jawab. Cuma tak dapat nak terangkan. Okey, jangan takut jangan tiba-tiba left pula takut kan. Tidak. Okey, soalan yang kedua. Okey. Baik. Boleh teruskan? Ni siapa nak jawab ni soalan kedua ni? Irina Anggur. Irdina. Okey, silakan Irdina. Okay, silakan. Ke Aiman nak jawab? Aiman tak kisah. Man nak jawab? Aiman ke Irina juga? Aiman ke Irina? Irina beri senyum tu. Okey, silakan. Irina baca soalan. Silakan Irina. Di mana tu nyatakan apa kunci soalan ini, kehendak soalan dan berikan pilihan jawapan anda. Jawab. Okay. Silakan Irina. Silakan. Maklumat berikut adalah ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi. Hutan hujan tropika, hutan monsun tropika. Apakah persamaan ciri tumbuh-tumbuhan tersebut? A. Berkayu keras. B. Lantai hutan jarang. C. Mempunyai 3 lapisan. D. Menggugurkan daun pada musim kering. Jawapan dia A. Berkayu keras. Okey, berkayu keras. Kenapa berkayu keras, Dina? Kenapa kayu tu keras? Sebab? Kenapa dia tak rapuh? Kenapa silakan dengan jawapan awak. Sebab dia nak persamaan ciri dekat dua hutan tu. Persamaan dua ciri. Okey, tak apa. Kita tengok satu persatu. Kunci dia tadi adalah ciri tumbuhan semula jadi. Dia nak persamaan. Okey, persamaan. Kita tengok yang pertama berkayu keras. Mungkin betul jawapan dia. Kita tengok B, lantai hutan jarang. Tidak. Kedua-dua tadi satu jarang, satu padat. Okey, tidak. Jawapan dia B. C, mempunyai 3 lapisan. Hutan hujan tropika 4. Sudah semestinya berbeza. Betul. Okey, D, menggugurkan daun pada musim kering. Tengok tadi hutan hujan tropika malar hijau. Betul. Dia hijau sepanjang tahun, dia tidak gugurkan daun. Jadi B, C, D adalah pilihan jawapan yang salah. So Irdina jawab A tadi, betul jawapan Irdina. Hebat Irdina. Itu dia tepukan paling murah untuk cara untuk menjawab soalan objektif. Walaupun soalan itu dia nampak seakan sukar, tapi kalau kita kaji satu persatu, dia akan jadi senang. Ini soalan terakhir. Tengok ini boleh wujud dalam soalan struktur. Okey, nyatakan 3 ciri tumbuhan semula jadi dalam foto di atas. Saya nak 3 je. Kita tengok dulu nyatakan biasanya disuruh tulis je lah. Tak payahlah beria-ria sangat ayat yang panjang, tapi pastikan ayat yang lengkap. Okey, 3 markah. 3 markah maksudnya dia ada 3 ciri, sebab nyatakan 3 ciri, 3 markah, 1 ciri, 1 markah. Okey, siapakah yang sudi untuk menjawab soalan ini? Baik, saya tadilah Aiman. Okey, silakan Aiman. Silakan Aiman. Okey, apa jawapan dia? Silakan. Bacakan dulu jawapan anda. Tak dengar Aiman. Mempunyai 4 lapisan. Yang pertama mempunyai 4 lapisan. Okey. Yang kedua mempunyai pokok malar hijau. Baik. Okay. Yang ketiga? Yang ketiga mempunyai pokok berdaun lebar dan tirus. Okey, dia jawab 3 ni. Kita tengok betul tidak, ada tidak. Okey, punya 4 lapisan semestinya hutan hujan tropika. Mempunyai 4 lapisan. Yang kedua mempunyai pokok malar hijau, maksudnya betul. Daun dia malar hijau sentiasa hijau sepanjang tahun, dan mempunyai daun pokok berdaun lebar dan tirus. Okey, tirus maksudnya bila hujan turun, air itu boleh mengalir dengan mudah ke lantai hutan. Okey. Itulah dia. Okey. Okey. Baik, nampaknya telah banyak soalan telah diberikan oleh cikgu, dan kita harapkan penonton yang sedang menonton Didik TV ini dapat fokus sentiasa. Baiklah, kita rehat seketika, kita kembali selepas ini. Teruskan menonton Sukses SPM 2022 Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton dan Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Fizi, hos anda, dan juga kita bersama dengan Cikgu Fitri. Hari ini sama-sama kita selusuri geografi iaitu tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Silakan Cikgu Fitri. Okey, kita teruskan. Jadi tengok kepentingan tumbuhan semula jadi dan hidupan liar terhadap keseimbangan ekosistem. Kita adalah sebahagian daripada ekosistem dan haiwan dan tumbuhan ini adalah yang komponen yang duduk dalam ekosistem. Sekiranya salah satu ini musnah, maka komponen ekosistem tu dia akan tak stabil, tak seimbang, akan canggung dan turut memberi kesan kepada kita manusia. Kita tengok dulu komponen ekosistem. Yang pertama dikenali sebagai biotik. Biotik adalah benda hidup. Benda hidup iaitu tumbuhan dan haiwan. Murid-murid di rumah, di studio, tolong faham perkataan biotik. Kadang-kadang murid-murid calon-calon ni ambil ringan tentang perkataan ini, bila keluar dalam SPM, garu kepala dah. Apa biotik ni? Biotik ni adalah benda hidup. Contoh dia adalah tumbuhan dan haiwan. Tumbuhan yang seperti mana yang kita dah tahu, tumbuhan semula jadi, haiwan liar lah. Okey. Yang kedua dipanggil abiotik. Ada huruf A je kat depan. Beza dia, biotik ada huruf A kat depan, adalah benda bukan hidup, iaitu cahaya matahari, tanah, air, udara dan mineral. Baja-baja yang ada dalam tanah. Ini perkara penting. Saya selalu pesan. Saya pesan sekali lagi, tolong faham dua perkataan ini, biotik dan abiotik. Okey, benda hidup dan benda bukan hidup penting dalam komponen ekosistem. Faham, Cikgu? Okey, faham. Ingat dan ingat. Cikgu pesan banyak kali ni. Jadi, kepentingan yang pertama adalah keseimbangan ekosistem. Bagaimana keseimbangan ekosistem ini berlaku? Ekosistem hutan membekalkan sumber kayu-kayan, ubat-ubatan, rotan, buluh dan kulit kayu terutama dari kawasan hutan. Kepada siapa? Kepada kita termasuk sekali. Okey, sumber kayu untuk kegunaan kita, mungkin ada ubat-ubatan, mungkin kita gunakan rotan dan buluh untuk meneruskan kehidupan. Mungkin ada setengah orang-orang menggunakan rotan dan buluh untuk sumber ekonomi mereka. Okey, kulit kayu untuk dalam bahan masakan, contoh kulit kayu manis. Okey, itu adalah ekosistem hutan. Okey. Ekosistem hutan membantu dalam meningkatkan kualiti udara dia sampai mengekalkan keseimbangan kitaran gas oksigen, karbon dioksida dan nitrogen di dalam udara. Hutan ni dia bekalkan gas oksigen. Oksigen ni manusia guna. Dia bertindak menyerap gas karbon dioksida. Kalau hutan ni tak ada, maka gas oksigen tak dikeluarkan. Betul, Cikgu. Kita terpaksa bergantung kepada sumber lain. Alternatif dia mungkin kita pakai topeng gas pergi sekolah. Pergi kerja pakai topeng gas. Sebab apa? Oksigen tak ada. Cikgu. Tolong nak buat kerja. Itu penting yang pertama. Tolong ingat. Kepentingan keseimbangan ekosistem, huraian dia adalah membekalkan gas oksigen, menyerap gas karbon dioksida. Okey, itu penting. Sekiranya dia wujud dalam soalan esei dalam SPM, murid-murid tahu. Keluar dalam objektif pun murid-murid tahu. Keluar dalam soalan struktur pun murid-murid calon-calon SPM tahu. Okey, yang seterusnya, tumbuhan hijau berfungsi sebagai sumber makanan yang bekalkan tenaga kepada pengguna dan dapat menyederhanakan suhu. Tolong catat, nanti mungkin ada soalan yang saya tanya ni keluar dari perkataan yang saya keluarkan di mulut saya ni. Okey, pengguna. Siapa pengguna kepada tumbuhan selain pada manusia? Kamu nak jawab? Adam, silakan Adam. Selain daripada manusia, siapa pengguna kepada tumbuhan ni? Siapa yang guna tumbuhan ni? Selain daripada manusia. Haiwan makan tumbuhan. Sekiranya tumbuhan ni tak ada, haiwan tak boleh hidup lah. Okey, dia tak boleh dapatkan sumber makanan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kawasan tadahan. Okey, tumbuhan semula jadi bertindak sebagai kawasan tadahan. Hutan merupakan kawasan tadahan yang mengumpul air hujan untuk membentuk saliran semula jadi. Diserap air hujan, simpan dalam simpanan air bawah tanah dan membekalkan air kepada sungai dalam bentuk mata air dan air bawah tanah. Okey. Kalau di Kelantan, air bawah tanah ni digunakan untuk kegunaan harian. Okey, dibuat telaga. Okey. Hutan bertindak sebagai span berongga yang menyerap air dan menapis air, seterusnya mengalirkan ke sungai, kolam dan tasik. Kawasan tadahan hujan ini menjamin bekalan air berterusan. Itu kawasan tadahan. Kalau tak ada hutan, sumber air kita kurang, kita tak boleh hidup tanpa air. Betul, Cikgu. Kena ingat yang tadi keseimbangan ekosistem. Yang kedua adalah kawasan tadahan. Tolong ingat huraian ini.
Dia banyak sebenarnya kepentingan. Saya hanya bawakan 3 saja. Yang ketiga adalah habitat flora dan fauna. Habitat flora dan fauna. Flora ini adalah tumbuhan, fauna ini adalah haiwan. Seperti mana Edina sebut tadi, habitat ni tempat tinggal, cikgu. Tempat tinggal. Tempat tinggal tumbuhan dan tempat tinggal haiwan. Okey. Tengok, hutan merupakan habitat semula jadi pelbagai spesies tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan atau dikenali sebagai flora. Okey, hutan menjadi habitat fauna kerana hutan merupakan tempat perlindungan dan sumber makanan bagi hidupan liar. Okey. Kita tengok itu yang ketiga. 3 perkara tu kena ingatlah. Boleh tak sebutkan yang pertama tadi apa? Sudah. Ni yang ketiga, habitat flora dan fauna. Yang ketiga, yang pertama tadi apa? Siapa nak jawab tu? Rumah-rumah boleh angkat tangan, angkat tangan. Okey. Siapa nak jawab? Mula-mula tadi sebut apa kepentingan yang pertama yang saya sebutkan tadi? Edina nampak macam angguk-angguk tu, Edina. Silakan. Okey. Okey, apa yang pertama? Silakan, Edina. Okay. Yang pertama, komponen ekosistem. Komponen ekosistem tu belajar tentang apa tadi? Tanya. Alamak, cikgu tanya. Okey. Dia ada bio apa? Biotik dengan abiotik. Itu dia. Kena ingat. Tadi keseimbangan ekosistem. Yang kedua apa? Baik. Sebelum habitat flora dan fauna ni. Okey. Apa? Yang kedua. Tadi yang pertama keseimbangan ekosistem, yang kedua? Izzati mengantuk tu saya tahu. Cuma Izzati jawab. Yang kedua tadi apa? Kawasan tadahan. Kawasan tadahan. Aiman macam nak jawab. Kawasan tadahan tu apa, Aiman? Tempat untuk menadah air hujan. Untuk menadah air hujan. Nama pun secara tadahan, semula jadi, bukan tadah pakai besin. Betul. Okey, dia secara semula jadi. Bagus. Murid-murid di studio kita ni peka dengan apa yang saya sebutkan tadi. Dan murid-murid di rumah, saya yakin anda juga boleh sama-sama, okey, peka dengan apa yang telah kita pelajari. Dan bila dah tahu, dah ingat 3 perkara ini, sebenarnya bukan 3 saja, banyak ya. Murid-murid boleh rujuk kepada buku teks geografi untuk mengetahui lebih lanjut kepentingan-kepentingan yang lain. Dan kita nak tanya soalan, contoh soalan. Okey, soalan contoh yang mungkin boleh seakan-akan sama, boleh kita ulang kaji sebagai persediaan menghadapi SPM. Siapa nak jawab kat soalan nak ini? jawab? Tadi Aiman dah jawab. Okay, Adam. Silakan Adam. Hebat Adam ini. Silakan Adam. Apakah komponen biotik dalam ekosistem? A. Tanah, B. Cahaya matahari, C. Tumbuhan, D. Hujan. Jawapannya C. Tumbuhan. Okey, tengok tak tahu lagi. Okey, tengok key dia, komponen biotik. Komponen biotik ni apa, Adam? Biotik ni apa? Hidupan. Benda hidup. Okey, benda hidup. Okey, tengok pilihannya. Tanah adakah benda hidup? Tidak. Dina geling. Tidak. Dia tak larat nak jawab dah. Geling je. Okey, cahaya matahari dia biotik. Tumbuhan hidup, hujan biotik. Jadi dia ada nak pilih biotik. Jawapan dia adalah tumbuhan. Itu dia. Hebat Adam. Tepukan yang paling gemuruh untuk Adam. Kita pergi lagi. Jangan suka sangat. Kita tengok soalan seterusnya. Okey. Soalan yang kedua. Kombinasi manakah benar tentang komponen biotik dan fungsinya dalam ekosistem? Kita nak tengok siapa nak jawab. Aiman lah. Boleh, Aiman? Boleh. Okey, baca pilihan jawapan. Soalan saya dah baca tadi. Silakan, Aiman. Komponen biotik. Yang pertama, rusa, fungsi pengguna primia. Yang kedua, belalang, pengguna sekundar. Yang ketiga, helang, pengguna primer. Yang keempat, harimau, pengguna sekunder. Okey. Pilihan jawapan A, 1 dan 2, B, 1 dan 4, C, 2 dan 3, D, 3 dan 4. Jawapannya B, 1 dan 4. 1 dan 4, 1 rusa, pengguna primer, 4 harimau, pengguna sekunder. Apa maksud pengguna primer ni? Apakah apa maksud pengguna dia? primer? Primer ni apa? Pengeluar. Pengguna yang menggunakan yang pertama, orang mula-mula sekali, benda yang mula-mula sekali guna. Contoh pokok, apa yang makan pokok? Adakah rusa makan pokok? Betul?
Okey. Adakah belalang makan pokok? Betul, tapi belalang dikatakan fungsi sekunder. Sekunder ni kedua. Salah. Okey, helang pengguna primer, salah. Helang tak makan pokok, dia makan haiwan lain. Harimau pengguna sekunder, pengguna kedua, dia makan haiwan lain, dia tak makan pokok. Jadi betul jawapan Aiman tadi, 1 dan 4. Itu dia. Hebat Aiman. Okey, 1 dan 4. Okey, yang terakhir, adakah kepentingan hidup liar terhadap keseimbangan ekosistem? Di kunci dia apakah? Dia just senaraikan saja. 2 markah. Okey, apa jawapannya? Boleh bagi 2 jawapan. Okey, siapa? Izzati, silakan Izzati. Okey, Izzati. Okey, apa jawapan untuk soalan ini? Nyatakan saja, senaraikan saja. Komponen biotik dalam ekosistem. Okey, komponen biotik dalam ekosistem, betul. Okey, lagi. Membekalkan nutrien kepada tumbuhan. Okey, membekalkan nutrien kepada tumbuhan. Okey, betul. Jawapan ini 2 markah. Adakah jawapan lain? Adam, ada jawapan lain? Ada penambahan jawapan. Penambahan jawapan. Okey, silakan Adam. Membekalkan baja organik melalui tinja atau najis. Okey, bekalkan organik seperti tinja najis. Haiwan ini mengeluarkan tinja dan bekalkan baja kepada tumbuhan. Okey, yang lain? Irdina? Sumber makanan kepada ekosistem. Makanan dia ingat pasal makan je. Betul lah, sumber makanan kepada ekosistem. Okey, itu saja. Tanya kepada adik kita ni boleh jawab. Okey, boleh follow, boleh jawab. Saya yakin murid-murid di rumah juga boleh faham, boleh ingat fakta dan boleh menjawab soalan dengan sebaik mungkin. Itulah dia cikgu, antara sedikit rumusan dan juga tips kepada mereka yang sedang menonton ni cikgu. Okey, murid-murid di rumah boleh teruskan, faham dan ingat fakta yang saya sebutkan tadi. Topik yang saya bawakan ini kerana penting untuk menghadapi SPM kelak. Itu dia. Terima kasih kepada Cikgu Muhammad Khairul Fitri Ahmad daripada SMK Sulaiman Bentung Pahang. Terima kasih kepada Cikgu Jurubahasa kita iaitu Cikgu Nur Ziana daripada SMK Datuk Ibrahim Yaakob Kuala Lumpur, dan terima kasih kepada kawan-kawan saya daripada SMK Bukit Damal Lancang Pahang, Zati, Irdina, Aiman dan juga Adam kerana sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini. Terima kasih kepada anda yang menonton kita. Teruskan fokus, semoga mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM tak lama lagi. Semoga anda sukses selalu. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.